Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-61. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabi hal tazawwajta ya fulan qala la wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaju bihi qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad qala bala qala thulusul qur'ani qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath qala bala qala rubu'ul qur'ani qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafiruna qala bala qala rubu'ul qur'ani qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu qala bala qala rubu'ul qur'ani qala tazawwaj rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis hasan bab ma jaa fi idza zulzilat. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang daripada sahabatnya, wahai fulan, adakah engkau telah berkahwin? Beliau menjawab, belum wahai Rasulullah. Demi Allah, saya tidak mempunyai apa-apa yang membolehkan saya berkahwin, yakni saya seorang yang miskin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu tidak mengingati surah Al-Ikhlas? Beliau menjawab, ya, saya ingat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menyamai 1/3 Al-Quran dari segi pahala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu tidak mengingati idza jaa nasrullahi wal fath? Beliau menjawab, ya, saya ingat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menyamai 1/4 Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu tidak mengingati surah Qul ya ayyuhal kafirun? Beliau menjawab, ya, saya ingat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menyamai 1/4 Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu tidak mengingati surah Idza Zulzilah? Beliau menjawab, ya, saya ingat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menyamai 1/4 Al-Quran. Kahwinlah. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Maksud sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah apabila kamu mengingati surah-surah Al-Quran itu, maka sebenarnya kamu tidak miskin, bahkan kamu seorang yang kaya. Oleh itu kamu hendaklah berkahwin. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, di bawah tajuk kelebihan Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik. Anas ini pembantu Nabi, dan juga telah banyak kali kita ceritakan tentang background dia, biodata dia. Dalam hadis ini Anas dia kata ada seorang lelaki tu, Nabi bercakap dengan seorang lelaki tu. Lelaki ni orang biasalah, orang miskin. Nabi dia tengok orang ni susah, miskin, dia tanya, hal tazawwajta ya fulan? Dia tanya, kau dah kahwin belum? Dia tanya dekat sahabat Nabi. Tengok hidup susah kan. Kebanyakannya ialah ashabus suffah lah, yang duduk belakang Masjid Nabawi tu kan. Jadi Nabi tanya, dah kahwin belum? Dia kata, hal tazawwajta ya fulan? Kau dah kahwin belum? Lepas tu dia kata, dia cakap, jawab pada Nabi, la, belum lagi ya Rasul. Kata, wallahi, kata, demi Allah, dia kata, aku ni tak ada apa-apa. Dia kata, ma atazawwaju, aku nak kahwin, macam mana nak kahwin, duit semua tak ada, dia kata. Kemudian Nabi SAW ajar dia. Nabi kata apa? Janganlah kamu rasa macam miskin sangat, dia kata. Alaysa ma'aka qul huwallah? Tidakkah kau hafal surah Qul huwallah tu, surah Al-Ikhlas?
Dia kata, betul lah kau faham. Nabi kata, Qul huwallah tu 1/3 Al-Quran nilai dia. Kemudian bukankah engkau juga menghafal surah An-Nas, iza ja'a nasrullah. Dia kata, hafal ya Rasul. Itu 1/4 Al-Quran. Qul ya Al-Kafirun juga, engkau hafal juga. Qul ya itu 1/4 Quran. Iza Zul hafal tak? Dia tanya pada lelaki tu. Dia kata, hafal juga ya Rasul. Dia kata, itu 1/4 Quran. Maka kata Nabi SAW, tazawwaj, kawinlah. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat hadis, ada hadis yang menunjukkan bahawa orang yang miskin ini, yang dia orang ni tak ada duit untuk kahwin, maka Nabi SAW dia tanya ayat Quran, apa ayat yang kamu hafal, kata surah ni, maka kamu boleh kahwin dengan orang ni. Mahar dia apa? Mahar dia mengajarkan ayat-ayat Quran, kan, bukan menghafal hafalan, maksudnya ilmu yang diajar tu benda yang bermanfaat, diajarkan isterinya sampai boleh membaca Quran dengan baik, itu sebagai mahar. Pernah satu ketika ada seorang perempuan datang jumpa Nabi SAW, orang biasa, dia offer pada Nabi, ya Rasul, kata, kau kahwinlah dengan aku, kan. Maksudnya ada seorang perempuan datang jumpa Nabi, dia offer, dia serahkan diri kepada Nabi dan dia kata, ya Rasulullah, kau kahwinlah dengan aku. Dia kata, maksudnya dia minta Nabi kahwin dengan dia. Dan Nabi SAW, dia kata, aku tidak berhajat kepada perempuan. Dia kata, buat masa itulah. Jadi Nabi tak berapa berkenan lah. Kemudian Nabi pun tengok dalam kalangan sahabat, siapa yang ada ni. Dia tanya, tengok dia tanya lah. Dia pun dia tuding daripada seorang. Tuan, dah kahwin belum? Belum, kata. Kau kahwin dengan dia, kata. Nabi bagi. Nabi terus pas kat kawan dia. Yang kawan pula dia jadi gabrah, kan. Ya Rasul, aku tak ada duit langsung, kata. Dia kata, kau hafal kan surah Qul huwallah, kata. Hafal, kata. Qul huwallah saja, jadi mahal. So dapat kan, kahwin free. Nak kahwin dengan Nabi, dapat sahabat Nabi. Itu nilai ayat-ayat Al-Quran. Tinggi ni nilainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, sebenarnya orang yang berdamping dengan Quran, selalu baca Quran ni, nilai dia tinggi di sisi Allah SWT. Walaupun kita nampak mungkin dia bukan orang kaya, orang yang berada, tapi nilai dia tinggi di sisi Allah. Jangan bila kita baca Quran, kita rasa rendah diri. Kita kena bangga, Allah pilih kita untuk baca Quran. Tak semua orang boleh baca Quran. Tuan-tuan tengok, orang yang senang lenang, yang duduk kaya-raya tu, dah umur 60-70 tahun, belajar Iqra'. Saya ramailah kawan-kawan yang ngajar ngaji. Umur 70, umur 60 tahun baru belajar Iqra'. Nak belajar malu pula tu. Panggil lah ustaz. Duit banyak kaya. Dia panggil ustaz-ustaz ni datang rumah ajar. Datang rumah ajar pun kenal apa ni? Tu umur 60 tahun. Pangkat dia 4 shilling lah. Gaji puluh-puluh ribu. Tapi malu. Ramai. Bukan seorang dua, ramai. Jadi tuan-tuan, Allah beri peluang. Kita boleh baca Quran, kita kena bangga. Baca kita bangga. Tak mestinya kita baca tu nak macam qari, bertajwid, hebat. Allah Ta'ala beri kita boleh baca, elok, ada bunyi semua. Jangan tak ada bunyi. Tak ada bunyi masalah lah. Ada bunyi semua elok, Alhamdulillah. Baca terus. Kita bangga dengan apa yang Allah beri. Kan? Bukan bangga dengan benda-benda yang mengarut. InsyaAllah tuan-tuan boleh kita baca hadis ini, kita faham amal dan sampai-sampai kan. Wallahu a'lam subhanahu.